Hai dan salam sejahtera murid-murid, Cikgu Rosni di sini. Oke, hari ini kita akan belajar unit 17 yaitu pertanian dan peternakan dengan tajuk pengusaha sambal belacan udang, yaitu dalam buku muka surat 113. Oke. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membina sekurang-kurangnya 5 ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat dengan betul. Jadi, apakah itu ayat majmuk? Jom kita berkenalan dengan ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi beberapa ayat tunggal. Ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat ialah ayat-ayat yang mengalami perluasan disebabkan oleh unsur kata hubung gabungan, relatif, komplement, dan keterangan pada subjek dan predikat ayat. Kata-kata hubung tersebut adalah dan, antaranya ialah dan, atau, tetapi, sambil, lalu, serta, yang, bahwa, walaupun. Oke. Maksudnya, kamu boleh gunakan kata hubung ini untuk menggabungkan ayat-ayat tunggal untuk menjadikannya dalam bentuk ayat majmuk. Oke. Ini adalah contoh ayat tunggal. Ali ini ialah subjek, yaitu frasa nama. Manakala membaca buku ini ialah predikat. Masih ingat kan predikat itu terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa sendi nama, dan frasa adjektif. Terusnya, buka buku teks muka surat 113 yaitu pengusaha sambal belacan udang. Jadi hari ini kita akan belajar menghasilkan perluasan subjek dan perluasan predikat bagi ayat majmuk. Oke, kita lihat petikan yang pertama yaitu ini ialah ayat tunggal. Aminah pengusaha sambal belacan udang. Zila pengusaha sambal belacan udang. Jadi untuk menghubungkannya menjadi ayat majmuk, kita akan garis perkataan yang berulang supaya bila kita menghasilkan ayat majmuk, perkataan itu tidak berulang. Jadi, apa yang sama sini? Betul, pengusaha sambal belacan udang. Jadi, kamu garis, ya. Dan kamu akan hubungkan menggunakan kata hubung yang sesuai, yaitu Aminah dan Zila. Dan itu menunjukkan dua orang. Oke. Jadi Aminah dan Zila pengusaha sambal belacan udang. Jadi kita dapat lihat, kita akan terus cari apa subjek yang terdapat dalam ayat majmuk tersebut. Cikgu cakap tadi subjek ialah frasa nama kan? Jadi frasa nama dalam ayat majmuk tersebut ialah Aminah dan Zila. Manakala predikat pula ialah pengusaha sambal belacan udang. Jadi bila kita menghasilkan perluasan subjek bagi ayat majmuk, kita akan tambah perkataan di bahagian subjek sahaja. Contohnya, kita akan tambah untuk perluasan subjek tersebut ialah Puan Aminah dan Puan Zila, pengusaha sambal belacan udang. Oke. Kita tambah
perkataan Puan pada prasanama Aminah dan Zila. Oke, seterusnya predikat. Predikat maksudnya kita tambah perkataan di bahagian predikat tersebut. Contohnya, perluasan predikat, Puan Aminah dan Puan Zila, pengusaha sambal belacan udang, terkenal. Perkataan terkenal ini ditambah kepada bahagian predikat. Oke. Seterusnya, gambar yang seterusnya ialah, kita lihat, pekerja itu mengambil sambal belacan. Pekerja itu memasukkan sambal belacan ke dalam bekas. Jadi apakah kata hubung yang sesuai? Betul. Kemudian, sebab tiada perkataan yang berulang. Cuma pekerja itu sahaja yang berulang. Jadi, bila kita nampak perkataan yang sama, kita perlu garis ya. Supaya perkataan itu tidak berulang. Oke. Jadi, dengan menggunakan kata hubung kemudian, kita akan menghasilkan ayat majmuk. Pekerja itu mengambil sambal belacan, kemudian memasukkan sambal belacan ke dalam bekas. Oke. Jadi apakah subjek bagi ayat majmuk tersebut? Subjek bagi ayat majmuk tersebut ialah pekerja. Nampak? Sebab dianya adalah prasanama. Oke. Seterusnya predikat bagi ayat majmuk tersebut ialah itu mengambil sambal belacan, kemudian memasukkan sambal belacan ke dalam bekas. Maksudnya, bila kita membuat perluasan subjek bagi ayat majmuk, kita cuma tambah di bahagian subjek saja. Manakala jika kita membuat perluasan predikat bagi ayat majmuk, kita tambah perkataan di bahagian predikat ini sahaja. Contoh perluasan subjek bagi perkataan ayat majmuk ini ialah pekerja kilang. Pekerja kilang itu mengambil sambal belacan, kemudian memasukkan sambal belacan itu ke dalam bekas. Oke, seterusnya perluasan predikat bagi ayat majmuk ini ialah pekerja kilang itu sedang mengambil sambal belacan, kemudian memasukkan sambal belacan itu ke dalam bekas. Maksudnya dalam bahagian predikat ini kita tambah perkataan sedang. Itu sedang. Oke. Jadilah ayat perluasan predikat bagi ayat majmuk ini. Oke, seterusnya kita lihat yang ketiga. Oke. Ayat tunggal dalam perkataan yang gambar yang diberi ialah pekerja itu mengambil kotak sambal belacan. Pekerja itu menyusun kotak sambal belacan. Jadi perkataan yang sama ialah kita garis perkataan yang sama. Pekerja itu kotak sambal belacan. Oke. Kita garis perkataan yang sama saja untuk menghasilkan ayat majmuk yang sesuai. Jadi apakah kata hubung yang sesuai? Betul. Kata hubung yang sesuai bagi ayat majmuk tersebut ialah lalu. Jadi, pekerja itu mengambil, lalu menyusun kotak sambal belacan. Jadi, apakah subjek bagi ayat majmuk tersebut? Subjek bagi perkataan ayat majmuk tersebut ialah pekerja. Manakala predikat ialah itu mengambil, lalu menyusun kotak sambal belacan. Jadi, dia ada berikan
perkataan-perkataan yang sesuai untuk ditambahkan ke dalam peluasan-peluasan. Itu peluasan subjek dan peluasan predikat. Jadi peluasan subjek bagi ayat majmuk tersebut ialah pekerja lelaki. Pekerja lelaki itu mengambil lalu menyusun kotak sambal belacan. Maksudnya perkataan lelaki ini ditambah di bahagian subjek. Seterusnya, apakah perkataan yang sesuai untuk ditambah di bahagian predikat? Peluasan predikat bagi perkataan ini ialah pekerja lelaki itu mengambil lalu menyusun kotak sambal belacan di rak. Maksudnya perkataan rak ini adalah perkataan untuk menambah peluasan predikat. Seterusnya. Kita lihat ayat tunggal yang diberikan. Pemandu itu memandu kendaraan syarikat. Pemandu menghantar sambal belacan. Jadi apakah perkataan yang sama? Perkataan yang sama kita kena apa? Kita kena garis. Jadi maksudnya garis pemandu. Sebab perkataan itu sama. Jadi apakah kata hubung yang sesuai bagi menjadikannya sebagai ayat majmuk? Kata hubung yang sesuai adalah untuk. Jadi ayat majmuk bagi kata ayat tunggal ini ialah pemandu itu memandu kendaraan syarikat untuk menghantar sambal belacan. Terusnya kita coba lihat subjek bagi ayat majmuk ini. Subjek bagi ayat majmuk tersebut ialah pemandu. Sebab, kamu tahu juga kan sebab apa? Sebab ianya adalah frasa nama. Predikat pula ialah itu memandu kendaraan syarikat untuk menghantar sambal belacan. Jadi peluasan subjek bagi perkataan ayat majmuk ini ialah dia ada berikan perkataan di situ ialah lori. Maksudnya kita akan tambah pemandu lori itu memandu kendaraan syarikat untuk menghantar sambal belacan. Sebab kita tambah perkataan lori di bahagian subjek. Seterusnya, perkataan yang sesuai untuk ditambah pada bahagian predikat ialah pasar raya. Ayat bagi peluasan predikat bagi ayat majmuk ini ialah pemandu lori itu memandu kendaraan syarikat untuk menghantar sambal belacan ke pasar raya. Kita kena tambah juga perkataan ke nih, sebab kalau kita tidak tambah, dia akan jadi tidak gramatis. Jadi seperti pemandu lori itu memandu kendaraan syarikat untuk menghantar sambal belacan pasar raya. Jadi tidak sesuai, jadi maknanya kita kena tambah perkataan ke pasar raya. Jadi seterusnya. Selamat belajar. Kalau tidak paham boleh tanya cikgu dan sila siapkan tugasan yang diberikan. Terima kasih.